Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Bot kumpit dari Indonesia dan Filipina dibenarkan masuk ke perairan S-Zone. Kerajaan Sabah membenarkan pergerakan kapal-kapal non-convention ship atau kumpit Indonesia dan Filipina ke perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone bagi aktiviti barter trade dan pemunggahan barang atau transshipment bermula Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kebenaran itu diberikan setelah penilaian daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri di Sabah melalui Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri dalam mesyuarat semalam. Bagaimanapun, semua pemain ekonomi dalam sektor ini hendaklah sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mengelakkan wujudnya kluster-kluster baru kelak. Ini termasuk memastikan semua kru kapal bebas daripada jangkitan COVID-19. Semua kru kapal juga tidak dibenarkan turun ke daratan. Proses pemunggahan barangan hendaklah dilakukan oleh syarikat tempatan. Semua kapal yang masuk dan keluar hendaklah melalui laluan yang telah ditetapkan dan mematuhi SOP, peraturan serta perundangan yang sedang berkuat kuasa. Ketua Menteri berharap dengan kebenaran ini, para peniaga dan pengusaha yang terlibat dalam ekonomi barter trade dan transshipment dapat kembali bangkit dan menyumbang kepada ekonomi Sabah. Haji Ji berkata, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 13 Oktober tahun lalu, penggunaan kapal NCS atau kumpit bagi aktiviti ekonomi barter trade dan transshipment telah digantung. Ketua Menteri menerima watikah pelantikan sebagai Pro-Chancellor UMS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerima watikah pelantikan sebagai Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS berkuat kuasa 1 Januari lalu. Watikah disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin selaku Chancellor UMS di Istana Negeri. Turut hadir ialah pengerusi Lembaga Pengarah UMS Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan dan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin. Dengan pelantikan itu, UMS kini mempunyai 2 Pro-Chancellor termasuk pengerusi eksekutif MKOP Group Berhad Tan Sri Azman Hashim yang dilantik pada November 2018. Adun Sebatik kekal wakil rakyat bebas yang menyokong GRS. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya mengesahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik Hasan Egani Pengiran Amir kekal adun bebas yang menyokong Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kazim berkata surat peletakan jawatan Adun Sebatik yang dikemukakan Parti Warisan Sabah Warisan semalam tidak efektif bagi mengisytiharkan kekosongan kerusi DUN tersebut kerana ditandatangani terlebih dahulu dan tidak menyatakan sebarang tarikh. Beliau berkata Hasan Egani juga telah menghantar kepadanya akuan bersumpah yang menyatakan tiada niat untuk mengosongkan kerusi DUN di sebalik tindakannya keluar warisan. Kazim berkata berdasarkan kepada itu, beliau tidak dapat menerima surat itu sebagai peletakan jawatan Adun Sebatik dan ditambah pula Adun Sebatik sendiri telah menarik balik dan membatalkan apa yang dinyatakan sebelum itu. Kazim berkata demikian dalam sidang media di DUN Sabah siang tadi. Katanya beliau hanya mempertimbangkan kesahihan surat peletakan jawatan yang tidak bertarikh itu. Tambahnya terserah kepada warisan untuk mengambil tindakan selanjutnya ke atas Hasan Egani. Menurutnya, peletakan jawatan Adun hanya akan diterima apabila Adun meletak jawatan dengan menulis sendiri surat yang ditujukan kepada speaker.
Ini seperti mana yang termaktub dalam Perkara 18-2-B Perlembagaan Sabah. 25 Februari lalu, Hassan Egani memaklumkan beliau kini seorang adun bebas yang menyokong kerajaan negeri di bawah GRS serta kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16 September lalu, Hassan Egani memenangi kerusi Dun Sebatik dalam persaingan 7 penjuru. Kita ikuti laporan perkembangan semasa situasi COVID-19 di Sabah. Selepas mencatatkan penurunan kes positif harian COVID-19 selama 3 hari berturut-turut, kes positif baru di Sabah kembali meningkat dengan 95 kes dilaporkan hari ini berbanding 53 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,138 kes. 1 kes kematian dilaporkan hari ini, iaitu di Putatan. Keningau mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah dengan 31 kes hari ini, diikuti Kalabakan 17 kes dan Kota Kinabalu 11 kes. Daerah paling tinggi yang mencatatkan jangkitan baru ialah di Keningau dengan 31 kes. Kalabakan 17. Ada juga Kalabakan juga naik. Dan ini 2 daerah inilah penyumbang utama kepada naiknya secara mendadak kes kita pada hari ini. Kalau kita lihat, Kalabakan ini datang daripada kluster yang sudah ada, Jalan 3 kalau saya tidak silap ya, di Jalan Nafas, Jalan 3. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 14 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 3 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Daerah Papar berubah dari zon kuning ke zon jingga, manakala daerah Beluran berubah dari zon jingga ke zon kuning. 94 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 690 pesakit masih menjalani rawatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, perjalanan merentasi daerah kini dibahagikan kepada zon tertentu merangkumi kawasan yang lebih luas. Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran dan Penampang dikategorikan dalam zon yang sama. Jadi kita mencadangkan agar perjalanan rentas daerah ini dibenarkan dalam zon-zon tertentu ya. Sebagai misalan kita ambil kira bahawa ramai yang bekerja di Kota Kinabalu ini tinggal di 2 daerah yang berdekatan, yaitu daerah Tuaran dan juga daerah Papar. Jadi kita masukkan kedua daerah ini dalam satu kelompok zon yang sama, yaitu zon 1. Ini bermakna mereka yang tinggal di Tuaran dan Papar tidak lagi perlu melalui sekatan jalan raya kerana mereka dianggap sebagai berada dalam satu zon yang sama. Ya. Jadi daripada daerah kita tukar menjadi zon. Kita juga masukkan Ranau dalam zon 1 ini. Kerana kita memikirkan Ranau ini lebih dekat dengan Kota Kinabalu daripada daerah-daerah yang lain. Itu satu. Tapi alasan yang lain ialah kita prihatin dengan aktiviti ekonomi pelancongan yang tidak dapat dijalankan kerana sekatan perjalanan daerah. Jadi harapan saya ialah mudah-mudahan dengan memasukkan daerah Kota Kinabalu, daerah Ranau ini dalam zon Kota Kinabalu, dia sedikit sebanyak dia membantu untuk memulakan semula aktiviti pelancongan sejauh mana yang dibenarkan. Majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta dan majlis sosial kini dibenarkan dengan mematuhi SOP ditetapkan. Di bawah PKPP, Kerajaan negeri juga bersetuju membenarkan majlis rasmi dan tidak rasmi kerajaan dan swasta. Ini penting nih. Majlis sosial
seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan ataupun pertunangan, resepsi, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, sambutan hari kelahiran, reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial tertakluk kepada, ini penting ya, 50% sahaja kapasiti ruang premis dengan mematuhi penjarakan fizikal, mewajibkan pemakaian pelitup muka dan mengikuti SOP yang ditetapkan. Kes ugutan dan ancaman ke atas petugas Jabatan Kesihatan di Nabawan turut diulas oleh Masidi. Katanya, satu laporan polis telah dibuat berkaitan ugutan itu. Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan memandang serius terhadap segala jenis ancaman dan ugutan terhadap keselamatan, kaki tangan dan harta benda kerajaan. Laporan polis telah dibuat pada hari ini dan kes ini telah diserahkan kepada bahagian jenayah PDRM untuk siasatan lanjut. Masidi turut menjawab persoalan mengapa gelembung perjalanan atau travel bubble dibenarkan dari Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu ke Pulau Mantanani, Kota Blud. Untuk makluman setakat ini hanya satu syarikat yang telah mengemukakan permohonan dan diluluskan sebagai percubaan atau pilot project. Kebenaran bagi aktiviti travel bubbles yang lain adalah tertakluk kepada pertimbangan kerajaan negeri berdasarkan kepada permohonan daripada syarikat pelancongan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. 280,923 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Presiden Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres Sabah, Datuk Donald Hanafi berkata, Majlis Pengusaha Bas Ekspres Sabah telah bermesyuarat hari ini dan memutuskan untuk mendesak kerajaan negeri supaya membenarkan aktiviti rentas daerah. Ia bagi membolehkan perkhidmatan bas ekspres beroperasi semula mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kira-kira 100 pengusaha bas ekspres akan menyertai tunjuk perasaan di hadapan bangunan pejabat Ketua Menteri sekiranya desakan membuka sempadan daerah tidak diberi perhatian. Tindakan itu bagi membuka mata pihak berkuasa dan kerajaan negeri untuk mempertimbangkan permintaan mereka. Beliau berkata ramai pemilik kenderaan bersendirian didapati boleh merentas daerah dan perkhidmatan kapal terbang juga mula dibenarkan beroperasi. Pengusaha bas berdepan kerugian besar kerana aktiviti rentas daerah masih tidak dibenarkan. Justeru pemandu dan kaki tangan dalam sektor ini tidak mampu dapat meneruskan hidup kerana tidak mempunyai sumber pendapatan. 2 buah bot yang dinaiki 2 pendatang asing tanpa izin, Pati, dari Filipina diusir ketika cuba menceroboh masuk perairan negara berhampiran Pulau Berhala Sandakan 11 pagi semalam. Pegawai pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sandakan, Deputy Superintendent Rusdin Banin berkata semasa membuat rondaan di kawasan tanggungjawab PPM Sandakan mengesan 2 buah bot dalam keadaan yang mencurigakan. Bot berkenaan adalah dari perairan negara jiran dan memasuki perairan negara sebelum berjaya dipintas. Pemeriksaan polis mendapati 2 lelaki dewasa masing-masing berada di dalam bot tersebut dan mendakwa berasal dari Pulau Taganak, Filipina. 2 buah bot tersebut kemudiannya diusir keluar dari perairan negara dengan diiringi bot PPM. Pasukan Polis Marin PPM Tawau berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk pelbagai jenis buah-buahan ke negara ini melalui op gelora khas di kawasan perairan Simpang 3 Pulau Sidap sebatik Isnin lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 6.15 petang, PPM Tawau yang sedang melakukan rondaan di kawasan tersebut mengesan pergerakan sebuah jongkong dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut ke atas muatan jongkong berkenaan menemukan kotak kayu berisi mangga, avokado, buah naga dan 5 kasturi yang disyaki cuba dibawa masuk dari Indonesia ke Sabah. Juragan dan seorang kru jongkong berkenaan gagal mengemukakan dokumen dan surat kebenaran membawa masuk buah-buahan berkenaan dari Jabatan Pertanian. Nilai rampasan buah-buahan dan jongkong dianggarkan RM102,600.
Sekian berita Borneo Teri TV malam ini. Saya Salbinus Saribom.